KPM. Sistem surya, sang matahari itu pusat yang menyinari duniaku. 8 planet kesemuanya, Utarik surah, bumi Marikh juga Mushtari. Uranus dan juga Neptune, adanya orbit jalan laluan bumi sang suryaku. Batuan logam asteroid itu antara Marikh juga Mushtari di jalur itu. Bulan satelit semula jadi terus setia keliling planet juga bumi. Sang komet beku dan debu, meteoroid ketulan batu, serpihan meteoroid di atmosfera dipanggil meteor. Meteorit terhempas di bumi, hentamannya kawat terjadi kebesaran ilahi. Itulah lagu sistem surya ini. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka macam saya pakai. Pastikan meliputi daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu. Dan juga apabila anda berada di luar kawasan rumah ataupun di luar rumah, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun dan juga pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer seperti saya di sini. Baiklah, seperti yang anda nampak pada permulaan program pada pagi ini, anda nampak kan ada seorang cikgu yang menyanyi dengan sangat baik. Suara power macam ada konsert dekat sini. Okey, jom kita persilakan Cikgu Safuan. Hai Cikgu. Selamat Sean. Baik Cikgu, sihat Cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Alright Cikgu, sebelum kita mulakan boleh tak Cikgu amalkan SOP iaitu pakailah gel pembasmi kuman. Terima kasih Sean ya. Okey, dan jarak di antara saya dengan Cikgu memang lebih daripada 1 meter ni. Kalau lebih. tak silap saya dah 3 Ini meter dah dalam Cikgu. 2 meter lebih. 2 meter lebih kan? Okeylah, baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan, apa kata Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Safwan bin Razak. Boleh panggil saya Cikgu Safwan dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Pahang. Terima kasih pada peluang yang diberikan dan saya rasa amat bertuah pada hari ini kerana digandingkan dengan pengacara yang tampan. Dan Cikgu, kalau kalau kita lihat pun kita macam ada persamaan kan? Cikgu. Jadi persamaan yang orang kata yang kebetulan. Semalam kita dah mesej cakap Ibu. Kan. Okey. Lagi satu je, sebab oleh kita dah berkenalan dengan Cikgu dah. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Hai semua. Siapakah di sana? Nampaklah. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Amsyah. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Muhammad Amsyah bin Muhammad Fadli. Boleh panggil saya Amsyah. Saya dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Terima kasih Amsyah. Seterusnya kita ada Alisa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alisha Safia binti Kazali. Boleh panggil saya Alisha. Saya dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Terima kasih Alisha. Yang seterusnya Megat Danish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megat Danish bin Megat Ahmad Kamal dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Bandar Jengka Pahang.
Alright, terima kasih. Dan seterusnya Kabil. Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Kabil Aris bin Abdul Qayyum. Boleh panggil saya Kabil. Saya dari Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Terima kasih Kabil. Dan kita juga ada Damia. Hai, nama saya Aisyah Dami Hasina binti Azlan. Saya dari SD Jengka Pusat 2. Okey, terima kasih Damia. Dan yang akhir sekali adalah Dia. Assalamualaikum semua. Hai, nama saya Dia Nur Safia binti Muhammad Safwan. Boleh panggil saya Dia dari Sekolah Kebangsaan Desa Jaya. Oh, okey. Baik. Terima kasih kerana bersama kita. Dan sebelum kita mula, saya ada soalan yang sangat penting untuk tanya kepada anda semua. Adakah anda bersedia untuk penerakan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up kalau sekiranya anda sudah pun bersedia. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, sebenarnya saya nak tanya, apa sebenarnya yang kita akan terokai pada hari ini, cikgu? Jadi pada hari ini, untuk anak-anak di rumah dan juga anak-anak di Google Meet, kita akan sama-sama meneroka topik yang dikatakan yang memangnya ditunggu-tunggu oleh murid, iaitu topik sistem suria. Oh, wow. Okeylah, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Safwan. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita mula, sebenarnya saya nak tanya cikgu. Tadi ada salah satu murid yang ada dalam talian tu. Namanya Dia kan? Nama ayah dia tu sama macam nama cikgu. Tu anak cikgu ke? Kebetulan pula rasanya nama ayah dia tu sama dengan ya? saya. Jadi, tapi bukanlah. Memang Memang. anak saya. Memang Okey, anak saya. Bagus juga ada peluang untuk bersama dengan cikgu pula. Okey. Yang ni. Dia lambat sikit dia. Dia Nur Safia. Okeylah. Okey, ni kena bagi soalan lebih kepada dia ni. Boleh, sebab ni insyaAllah. anak cikgu kan. Boleh insyaAllah. Okey cikgu, jom kita mulakan penerokan kita, cikgu. Silakan. Okey, baiklah. Jadi kalau tadi kita dah berkenalan dengan 6 orang murid, Ya. kali ini kita nak berkenalan pula dengan 6 juga. 6 ahli sistem suria. Ya. Jadi kita mulakan penerokaan kita yang pertama dengan saya memperkenalkan ahli sistem suria yang pertama, iaitu yang nampak memang membara di belakang saya sekarang ni, ialah matahari. Wow. Okey. Saya tak nak jelaskan lebih-lebih sebab kita ke arah pendidikan abad ke-21. Kita kalau boleh kita nak murid yang lebih daripada kita. So saya nak minta seorang murid di rumah di Google Meet untuk menerangkan tentang matahari. Dipersilakan. Itu dia Damia. Silakan Damia. Matahari merupakan pusat sistem suria yang dikenali Matahari merupakan pusat sistem suria yang dikelilingi oleh ahli sistem suria yang lain. Okey, bagus Damia. Matahari ialah pusat sistem suria yang dikelilingi oleh ahli-ahli sistem suria yang lain. Okey, sebelum baik. cikgu teruskan kepada mereka yang tidak bercakap dalam talian sila padamkan mikrofon anda ya. Takut nanti ada double. feedback, ada double pula, tak dapatlah saya dan nak. jauhkan juga daripada TV. Okey, silakan cikgu. Teruskan. Jadi kalau yang pertama tadi, matahari sebagai pusat ahli sistem pusat sistem suria, seperti mana lagu yang saya nyanyikan tadi. Mari mengenal sistem suria, sang matahari itu pusatnya. Jadi murid dah tahu, melalui lagu tu murid tahu bahawa matahari ialah pusat bagi sistem suria. Okey, seterusnya ahli sistem suria yang kedua ialah kalau tengok kat belakang meriah dengan colourful ini merupakan 8 planet. Okey, minta seorang murid di rumah untuk menerangkan apa itu 8 planet. Dipersilakan. Okey, nampaknya Kabil mengangkat tangan. Dipersilakan Kabil.
8 planet terdiri daripada Utarik, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Okey, sangat bagus Kabil. Telah pun mengingati urutan planet dalam sistem suria dengan betul. Seterusnya kita ada pula ahli sistem suria yang ketiga, iaitu kalau tengok kat belakang ni, kalau tengok di skrin sekarang, nampak berlingkar-lingkar macam batuan logam. Apa benda ni? Asteroid ni apa benda sebenarnya? Dipersilakan. Siapa yang nak menerangkan apa itu asteroid? Okey, Megat nampaknya. Megat angkat tangan. Silakan Megat. Asteroid logam yang beredar mengelilingi matahari. Ia berada di antara planet Marikh dan Mustari yang dipanggil jalur asteroid. Okey, baiklah. Terima kasih Megat. Jadi asteroid ni Sean, Ya, cikgu. dia berada di antara planet Marikh dan Mustari. Kalau tengok di belakang Sean tu ada satu model besar sistem suria. Nampak tak yang kecil-kecil halus-halus yang antara planet Marikh dengan Mustari? Yang ini, cikgu. Itulah asteroid. Dia berada dalam satu lingkaran yang dipanggil sebagai jalur asteroid. So dia juga mengorbit matahari sama dengan planet lain. Oh, maknanya satu, dia juga satu orbit ni memang penuh dengan asteroid. Ya, betul Sean. Wow. Okey. Seterusnya, ahli sistem suria yang berikutnya ialah satelit semula jadi. Okey, siapa yang nak terangkan tentang satelit semula jadi? Siapa ya? Dipersilakan Alisa. Dipersilakan. Satelit semula jadi bumi dikenali sebagai bulan. Terdapat planet lain yang turut mempunyai satelit semula jadi tersendiri. Okey, terima kasih Alisa atas penjelasan tentang satelit semula jadi. Jadi di bumi kita ni yang semula jadi hanya satu je. Ya, cikgu. Satelit semula jadi, iaitu Bulan. Tapi ada juga planet-planet lain yang juga mempunyai satelit semula jadi. Ya ke cikgu? Ya. Planet mana cikgu? Macam planet Mustari, Ya. ada lebih daripada satu Ada satelit berapa, semula cikgu? jadi. Ada kalau nak tahu info dia boleh lawati website daripada NASA. Ada memang macam-macam ada banyak info kan, di cikgu? situ lah. Nasib Ada baik. juga yang tak ada, ada juga planet yang tak ada satelit semula jadi. Ya. Jadi info-info macam ni kita bolehlah cari melalui internet supaya dapat menambahkan lagi pengetahuan kita, insya-Allah. Ya, betul cikgu. Okey, baiklah. Seterusnya kita ada ahli sistem suria berikutnya. Yang ni nampak cantik Sekali kita tengok macam tahi bintang, tapi dia bukan tahi bintang Ia merupakan komet. Okey, apa itu komet? Siapa nak terangkan komet ni? Okey, dia. Dia. Okey, dipersilakan dia. Komet ialah gas-gas beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari. Komet tidak akan mengeluarkan cahaya, tetapi akan bersinar dan membentuk ekor panjang apabila berada dekat dengan matahari. Okey, terima kasih dia Nur Safia di atas penerangan itu. Bangga. Okey, bangga ayahnya. Okey. Baiklah. Jadi bila sebut tentang komet ni sebenarnya saya nak share saya satu pengalaman lah berkenaan dengan dalam peperiksaan UPSR tahun 2019 ada satu soalan berkaitan dengan komet. Bila seorang murid tu saya biasanya bila selepas setiap paper saya akan tunggu di luar dewan. Selepas paper sign ada seorang murid terus ke arah saya, dia panggil saya Sir, saya ingat lagu Sir. Lagu sistem suria tadi. Itu nyanyi sikit. Sang komet beku dan debu. Dia tanya penerangan tentang tu, jadi dia boleh jawab soalan tersebut. Itulah kepentingannya kita belajar melalui lagu. Itu dia punya impak dia. Ya, cikgu. Alright. Betul. Baiklah. Seterusnya kita ada satu lagi ahli sistem suria, iaitu meteoroid. Apa itu meteoroid ni? Okay, siapa nak terangkan? Okey, Amsyah, dipersilakan. Pelanggaran antara asteroid menghasilkan serpihan batu yang lebih kecil di ruang angkasa dan dikenali sebagai meteoroid. Meteoroid ialah ketulan batu atau logam yang terapung dan beredar di angkasa lepas. Okey, baiklah. Sebenarnya meteoroid ni terhasil apabila asteroid itu sebenarnya dia berlangkah-langkah menyebabkan terhasilnya serpihan yang lebih kecil. Terbentuklah satu lagi ahli sistem suria yang dinamakan sebagai meteoroid.
Oh, Okey. cikgu yang asteroid tu yang tadi ya? Yang tadi. Marik dengan Mustari ni. Ya, ya. Ni asteroid ni apabila okey. mereka berlanggar tu dia boleh jadi macam pecah, kecil-kecil. Ya. boleh pecah dan menghasilkan meteoroid. Itu pun masih lagi besar meteoroid tu. Okey. Sebab dan meteoroid ni bila memasuki atmosfera bumi, dia tak panggil meteoroid dah. Dia panggil meteor. Dalam lagu tu tadi, serpihan meteoroid di atmosfera dipanggil meteor. Bila terhempas di bumi, dia tak panggil meteor dah. Dia dah panggil nama lain pula, dia panggil meteorit. Meteorit terhempas di bumi, hentamannya kawah terjadi. Bila kita tahu bahawa pernah berlaku di bumi, bahawa meteorit telah menghentam bumi, permukaan bumi, maka terbentuklah kawah. Contohnya ada satu kawah yang besar terbentuk di Arizona, tak silap saya. Yang akibat daripada hentaman meteorit. Okey, itulah pengenalan tentang ahli-ahli sistem suria. Dan sebenarnya murid dekat rumah ada tip macam mana untuk mengingat ahli sistem suria dengan lebih mudah. Ya, saya baru je nak tanya cikgu sebab cikgu boleh ingat semua macam mana cikgu. Untuk saya pula nak ingat. Selain daripada melalui lagu tadi, ada cara yang lebih mudah. Siapa rasanya nak mengingatkan, mungkin nak memperkenalkan pada anak-anak di rumah, kawan-kawan di rumah, macam mana nak ingat tentang ahli sistem suria dengan mudah? Persilakan. Kabil. Okey, dipersilakan Kabil. Cara mudah untuk mengingati ahli sistem suria ialah Mat lapar perut, ambil sate kat Mat. Apa tu? Apa tu kan? Okey. Itu dia Kabil. Okey, saya ulang Okey, apa yang Kabil cakap tadi? Mat lapar perut. Ambil sate kat Mat. Jadi sebenarnya apa benda mat lapar perut ambil sate kat Mat ni? Okey, siapa nak terangkan apa benda mat lapar perut ambil sate kat Mat ni? Persilakan. Mat ni. Persilakan. Okey, Alisa, persilakan. Alisa, tolong buka pasang mic ya. Tak dengarlah suara anda. Mat matahari, lapar perut 8 planet, ambil asteroid sate, satelit semula jadi, kat komet, mat meteoroid. Itulah tip dia. Jadi senanglah untuk murid mengingat. Mat lapar perut, ambil sate dekat Mat. Bukan dekat, kat Mat. Sebelum saya kena tuliskan mat lapar. Apa ni mat lapar perut? Okey, sebenarnya rahsia tu tak payah tulis, Sean. Ada dalam buku yang sebelah Sean tu. Yang ini cikgu. Di bahagian belakang sekali ada teknik mengingat ahli sistem suria. Okey, sebenarnya buku yang saya bawa pada hari ini semua murid di rumah tu ada. Dan buku ni juga saya akan berikan secara percuma kepada semua penonton pada hari ini. Ya ke cikgu? Ya, tapi kalau nak tahu macam mana nak dapatkannya, kena tunggulah sehingga ke penghujung rancangan. Kita tunggukanlah. Dan kita ada satu lagi tip, Sean. Ya, cikgu. Kita ada satu lagi tip macam mana nak ingat ni. Kalau tengok macam ni Sean, tak ada nama kan atas meja kita sekarang ni, planet tapi tak ada nama. Tapi kita nak tahu. Kalau macam ni planet yang pertama, Sean, apa dia planetnya? Planet yang kedua apa dia? Sampailah planet yang ke-8, apa dia namanya? Cikgu, saya tahu planet yang ketiga, cikgu. Inilah planet bumi. Ya, pandai, Sean. Okey, bagus. Tahu bumi pun tak apa dah. Okey, tapi anak-anak di rumah juga mempunyai tip dan cara bagaimana untuk mengingati ahli sistem suria ataupun planet dalam sistem suria ni dengan cara yang mudah. Dipersilakan. Siapa nak memperkenalkan? Okey, dia. Ustaz Zamzuri bawa mak meminang Zulaika untuk Naim. Ya, Ustaz Zamzuri bawa mak meminang Zulaika untuk Naim. Saya pinjam nama kawan saya Ustaz Zamzuri. Jadi Ustaz Utarik Zamzuri Zuhal. Okey, bawa bumi. Okey, mak Marif. Okey, meminang Mushtari. Okey, Zuhal Zulaika. Okey, untuk Uranus dan juga apa yang last sekali? Naim ialah Neptune. Okey. Dan sebenarnya murid-murid ni kreatif. Kadang-kadang dia ada tontonan melalui TV ataupun dia belajar melalui orang lain. Dia boleh buat dia punya mnemonik sendiri. Okey, sebab saya rasa ada murid yang dia menghafal dengan cara yang lain. Okey, siapa yang nak terangkan kepada saya? Dia lagi. Allahu Akbar. Okey.
Persilakan dia. Ultraman ziarahi bumi menaiki motor zaman Uncle Nobita. Ya, itu dia. Dia punya cara ni ada cara masing-masing. Ada yang cara bergantung kepada bagaimana murid tu lagi sesuai ataupun lagi senang nak hafal, lagi senanglah kita boleh hafal urutan untuk planet-planet. Betul tu, Cikgu. Sean. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan sistem suria, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Safwan. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan penerokan kita, Cikgu. Baik, kita nak teruskan penerokaan kita di ruang angkasa lepas ni. Okey, kalau tengok dekat sebelah saya ni ada satu model sistem suria yang bergayut-gayut ni, mula dengan matahari sehinggalah pada planet yang ke-8 iaitu planet Neptun. Baiklah, kita tahu bahawa matahari ni dia mengeluarkan cahaya dan juga apa, Sean? Dan juga haba. Apa Cikgu? Haba. Baru je nak sebut. Haba Cikgu. Ya, betul. Okey, dia mengeluarkan cahaya dan selain daripada cahaya, dia mengeluarkan haba. So boleh ke kita mendekati matahari ni? Ada ke manusia yang pernah sampai ke matahari? Rasa tak ada lagi kan? Tak ada kan, Cikgu? Tak ada. Cuma sebab dia panas sangat, Cikgu. Betul. Tak sampai pun dah lebur. Betul. Jadi bayangkanlah planet yang paling dekat dengan matahari ni, suhu dia tinggi tak? Tinggi tak suhu dia? Suhu yang planet yang paling dekat dengan matahari ni iaitu planet Utarid, tinggi tak suhu dia? Memang tinggilah. Dekat sini pun tak ada orang sampai lagi. Planet yang kedua, Zuhrah, juga tinggi suhu dia. Tapi planet yang ketiga boleh didiami oleh manusia. Ya, betul. Maksudnya dia suhu yang sesuai untuk diduduki oleh manusia, iaitu planet Bumi. Okey. Dan selepas pada Bumi kita ada Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptun. Makin jauh suhu dia makin rendah. Makin dekat dengan matahari, suhu dia makin tinggi. Tetapi itu dari segi teorinya. Saya nak terangkan seperti mana trivia yang ada tadi. Walaupun begitu, planet yang kedua iaitu planet Zuhrah ialah planet yang paling panas. Sebab apa? Sebab atmosfera yang ada pada Zuhrah ni dia memerangkap lebih banyak haba, menyebabkan suhu planet Zuhrah adalah lebih tinggi berbanding suhu planet Utarid. Okey. Simple saja untuk yang ni. Saya sebenarnya hari ni nak bawa api, tapi di studio kita tak benarkan bakar-bakar. Jadi tak boleh nak tunjuk demo dari segi api. Takut nanti keluar air pula basah kita sini. Cikgu, sebenarnya nak tanya yang planet kedua tadi iaitu planet Zuhrah, merupakan planet yang paling panas. Tapi saya ada soalan yang mungkin tak kena mengena dengan suhu, Cikgu. Ada tak yang planet yang paling cantik? Yang planet cantik ni biasanya orang akan kata Zuhal. Kenapa, sebab dikelilingi oleh ada ring ni kan. Tapi cantik ni subjektif. Yelah kan. Kan. Ada orang suka orang ni, ada orang suka orang ni kata orang ni cantik. Jadi cantik tu subjektif. Tapi kalau biasanya kalau dalam info sains, planet yang paling cantik biasanya planet Zuhal. Okey, baiklah. Jadi berdasarkan apa yang saya terangkan ini, kita nak hubung kaitkan antara jarak planet dari matahari dengan suhu planet. Siapa anak di rumah yang nak terangkan apakah hubungan antara jarak planet dari matahari dengan suhu planet? Dipersilakan. Dipersilakan dia. Semakin jauh jarak planet dari matahari, semakin berkurang suhu planet. Okey, semakin jauh jarak planet dari matahari, semakin berkurang suhu planet. Okey, itu satu cara jawapan. Mungkin ada murid di rumah nak berikan jawapan dengan cara yang lain. Dipersilakan. Ada nampak angkat tangan? Saya kurang. Okey, silakan Begat. Okey, silakan Begat. Jika jarak planet dari matahari bertambah, maka suhu planet akan berkurang. Okey. Jadi kenapa ada situ, Sean? Ada dua teknik jawapan. Untuk hubung kait dalam sains ni biasanya
murid dia ada cara yang tersendiri. Ada dua cara. Ada murid yang suka dengan jawab dengan cara semakin. Ada juga murid yang suka jawab dengan cara jika dan maka. Okey, jadi macam Megat tadi, saya secara peribadi saya suka jawapan jika dan maka. Macam jawapan Megat tadi. Jika jarak planet dari matahari bertambah, maka suhu planet berkurang. Jadi itulah hubung kait di antara jarak planet dari matahari dengan suhu planet. Okey. Betul. Okey. Kalau saya kaitkan pula kepada mereka yang mungkin tak boleh kaitkan ataupun masih yang tak faham, mungkin anda boleh kaitkan contoh kalau ada period yang panas. Ya. Kalau anda sentuh memanglah akan rasa panas kan, tapi apabila anda letak tangan anda berdekatan dengan periuk tersebut, bahangnya terasa. Bahangnya terasa. Rasa sikit, tapi semakin jauh semakin kuranglah rasa. Ya, betul. Mungkinlah daripada itu boleh tak saya kaitkan dengan apa yang kita belajar ini, Cikgu? Betul itu, Syah. Boleh kan, Cikgu? Kaitannya sangat jelas. Ya, Cikgu. Ada apa-apa Cikgu nak tambah untuk sistem suria ni berkaitan dengan suhu dan juga jarak, Cikgu? Jadi suhu planet ni kalau kita tengok dekat sini, kalau kita nak tengok, biasanya soalan akan tanya, planet adakah planet yang berada lebih hampir dengan matahari sesuai untuk kehidupan? Pastinya tidak. Adakah matahari yang berada di selepas bumi adakah sesuai untuk kehidupan? Setakat ini adakah manusia telah mendapati ada kehidupan di planet-planet lain selain daripada bumi? Ternyata tidak. Kerana bumi adalah merupakan satu-satunya planet yang sesuai untuk semua kehidupan. Ya, betul. Okey. Ya, Cikgu. Okey, baiklah Cikgu. Lagi satu, selain daripada sistem suria yang saya nampak dekat sana, Cikgu, yang jadual ataupun yang gambar raja yang Cikgu bawa tu, ada macam Cikgu sebutkan tadi, macam asteroid, dia mengelilingi matahari melalui satu benda. Jalur apa tu? asteroid. Jalur Kalau kita tengok yang tu, boleh Sean ke sana sikit. Nanti Sean tunjukkan. Okey, yang mana putih-putih lingkaran tu, kalau kita tengok, itulah yang kita panggilnya sebagai, yang setiap jalur tu semua ada, kita panggil itu sebagai orbit. Itulah namanya orbit, di mana sebenarnya orbit ni ada jalan macam tu tak sebenarnya? Kalau kita ke angkasa lepas, ada tak jalan macam jalan raya gitu sebenarnya? Tak tahu, Ibu, saya tak pernah pergi, tapi saya rasanya mungkin tak ada. Sebenarnya tak ada. Tapi peraturannya yang diciptakan, itulah laluannya yang tak pernah berubah. Kalaulah benda tu lari, mungkin planet-planet ni dah berlanggar antara satu sama lain. Jadi orbit ni yang telah pun diciptakan hukum alam, maksudnya planet-planet tersebut akan beredar mengelilingi matahari tanpa berlanggar. Walaupun planet ni kita dah tahu diciptakan sudah lama, tapi tak pernah berlanggar pun antara satu sama lain. Itulah fungsi orbit. Dalam lagu tadi pun ada sebut tentang orbit. Ya, Cikgu. Apa lagu apa tadi? Jalan laluan kelilingi sang suryaku, adanya orbit jalan laluan kelilingi sang suryaku. Maksudnya 8 planet ni mengelilingi matahari melalui satu laluan yang dinamakan sebagai orbit. Dan untuk orbit ni, untuk laluan planet ni adalah sama untuk kesemua planet ataupun setiap planet mempunyai orbitnya yang tersendiri. Begitu juga saya tambah sikit, walaupun trivia dah ada tentang Pluto. Pluto juga mengelilingi matahari melalui orbitnya, tapi Pluto tidak termasuk dalam senarai planet. Pluto telah pun diisytiharkan sebagai planet kerdil oleh NASA pada tahun 2016. Oleh sebab tu masa saya belajar, masa saya belajar pun dulu kita belajar sampai Pluto kan ada 9 planet. Kemudian jadi 8 planet, itulah penerangannya. Okey, Cikgu. Ada tak apa-apa kaitan yang kita ataupun ada tak apa-apa yang kita akan belajar berkenaan dengan orbit, Cikgu? Okey, selain daripada itu, selepas ini kita akan melihat pula bagaimana hubungan antara jarak planet dari matahari dengan tempoh masa untuk planet beredar mengelilingi matahari. Sebab itulah saya ada bawa hari ini. Satu, kita nak buat selepas ini model peredaran planet mengelilingi matahari. Kita menggunakan bahan yang telah pun saya siapkan pada hari ini. Saya satu set dan Sean akan satu set selepas ini. Yang ni kita akan buat nanti lah, Cikgu. Tapi saya rasa kita ada masa lagi untuk berbincang berkenaan dengan orbit, Cikgu. Kalau macam tu, kita boleh bina ke sekarang? Boleh, Cikgu. Boleh. Kalau saya memperkenalkan dululah bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, saya suka menggunakan kalau kita boleh tengok kat sini, saya gunakan infraboard. Dia material dia plastik.
sebab senang nak tebuk, okey. Dia pun ringan, okey. Infraboard. Jadi pada infraboard ni saya dah tampal gambar matahari dan juga saya potongkan infraboard ni kepada 8 bahagian dan saya telah pun lekatkan 8 panjang yang berbeza. Okey, sebab kita tahu bahawa jarak planet daripada matahari itu berbeza. Okey. Dan dilekatkan pula setiap gambar planet pada setiap kad ni lah, kad yang berbeza panjang ni lah. Okey, dan perhatikan juga ada lubang. Ada lubang ditebuk sebab kita nak letakkan pen nanti. Pen ni, ini je pen, boleh didapati juga di kedai alat tulis. Saya tunjukkan pen ni rupa dia macam mana. Pen ni banyak kegunaannya. Okey, boleh didapati di kedai alat tulis sebab pen ni memang seronok kalau guna benda ni. Berbanding kalau kita gunakan lidi dan sebagainya, pen ni dia lebih mudah digunakan. Dan senang dibengkok senang dibengkokkan, kan, betul. Okey, dan selain contohnya kalau kita tak ada yang apa nama ni Ego? Infraboard. Kalau tak ada infraboard boleh tak kita guna kita boleh macam gunakan cardboard, kita boleh gunakan kotak yang terpakai. Boleh, kita boleh gunakan apa saja yang keras, agak keras lah. Tapi saya suka gunakan ni sebab alasan tadilah. Dia ringan, dia mudah ditebuk. Memang sangat mudah untuk gunakan ni. Harga dia pun gambar-gambar ni kita boleh muat turun daripada internet. Ya, gambar-gambar ni boleh muat turun daripada ataupun kita boleh lukis sendiri juga. Lukis sendiri itu lagi kreatif. Biasanya berapa lama untuk kita nak siapkan ni? Ya. Dalam masa, kalau kita nak buat daripada A sampai Z mungkin mengambil masa dalam 30 minit lah rasanya. Laju tu Cikgu. 30 minit okey lah Cikgu. Okey, so apa yang kita nak buat dengan ni? Okey, jadi mula-mula Sean ambil matahari ni. Okey. Sean dah ready ah. Dah ready Cikgu. Okey. Anak-anak di rumah juga boleh boleh mulakan, anak-anak di rumah juga akan buat sama-sama dengan kita. Okey, so kita akan masukkan pen ni ke dalam matahari. Okey, jadi macam ni. Saya dah letak dah Cikgu. Okey. Kemudian kita akan ambil planet yang paling dekat dengan matahari. Paling dekat. Yang paling pendek lah Sean. Yang ini. Okey, so kita akan masukkan. Ya. Masukkan. Okey. Jangan terbalik jadi rupa dia macam ni. Okey, betul Sean. Kemudian planet yang kedua terdekat. Okey. Kemudian teruskan dengan planet yang ketiga. Okey. Yang keempat. Yang kelima. Silaplah. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Dan yang ke-8. Okey. Kemudian boleh Sean? Boleh Ego. Lastly kita bengkokkan macam saya punya buat ni. Bengkokkan gitu. Macam ni Ego. Ya, bengkok. Mudah saya, tak perlu ikat, tak perlu apa. Bengkokkan. Buka macam ni. Kita macam lock dia. Okey. Macam ni lah. Jadi sekarang boleh kita tunjukkan pada anak-anak di rumah. Okey, model kita. Okey. It's working orang kata. Dia berfungsi. So kita boleh putarkan. Ibaratnya planet ini mengelilingi matahari. Ya Cikgu? Ya. Wow. Ya. Cuba anak-anak tunjukkan hasil di rumah. Anak-anak di rumah tunjukkan hasil masing-masing. Okey, itu dia. Okey. Wow. Okey, semua dah berjaya siapkan. Jadi, kita nak uji. Kita nak uji. Okey, Cikgu. Anak-anak di rumah boleh uji, kita pun nak uji. Kalau kita putarkan yang paling dekat dengan matahari ni, tempoh masa dia untuk satu putaran ataupun satu peredaran mengambil masa yang singkat ataupun mengambil masa lama yang paling dekat ni. Okey Cikgu, apa kata kita bagi masa kepada mereka yang ada dalam talian untuk meneroka. Dan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Didik TV KPM bersama dengan jawapan tersebut. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Safwan. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Sebelum kita masuk ke rehat ataupun sebelum kita rehat tadi, Cikgu ada tanya soalan kepada salah satu daripada murid kita kan Cikgu? Apa soalan tersebut? Boleh ulang balik Cikgu? Sekarang kita nak menghubung kaitkan berdasarkan apa model yang kita terhasilkan ini. Kita nak buat hubungan ataupun kita nak hubung kaitkan antara jarak planet dari matahari dengan
tempoh masa untuk planet ini beredar mengelilingi matahari. Okey, silakan siapa yang sukarela untuk membuat hubungan tersebut. Okey, Amsha di situ. Dipersilakan Amsha. Apa? Jika jarak antara planet dari matahari bertambah, maka masa yang diambil oleh planet untuk mengelilingi matahari bertambah. Ya, okey. Amsha pun suka dengan cara saya jika dan maka. Ya. Okey, jika jarak planet dari matahari bertambah, Ya. maka tempoh masa untuk planet beredar mengelilingi matahari bertambah. Jadi Sean, antara banyak-banyak planet ni, planet mana yang mengambil masa yang paling singkat Sean untuk mengelilingi matahari? Yang paling singkat, saya rasa planet yang paling dekat Iaitu? yang mempunyai orbit yang paling Paling pendek lah. Paling pendek lah Ego. Adalah apa nama planet ni, saya pun lupa. Utarit Ego. Ya, Utarit. Ya, Dan yang apa ini. pula planet yang paling lama, mengambil masa yang paling lama untuk beredar mengelilingi matahari? Itulah planet yang paling jauh daripada Paling matahari jauh Ego. iaitu planet Neptune. Neptune. Okey. Jadi sekarang ni mungkin ada seorang lagi murid yang nak menyatakan hubungan antara antara jarak planet dari matahari dengan tempoh masa untuk planet beredar mengelilingi matahari. Dipersilakan. Okey, Kabil. Semakin jauh planet dari matahari, semakin bertambah masa planet untuk beredar mengelilingi matahari. Ya, bagus Kabil. Betul lah Ego. Jadi dua-dua cara jawapan tu Ya. betul. Betul Sean. juga, Ego. Cuma cara ayat dia saja berbeza. Satu tu semakin-semakin. Ya, atau satu yang lagi tu jika dan maka. Okey. Kita ada masa lagi Sean. So kita nak buat pengukuhan sekarang ni. Okey. Jadi kita nak ujilah balik pemahaman murid. Ingat ke tak ingat urutan planet ni? Kalau tadi senang kita buat, kita ikut panjang-panjang berbeza kan? Ya, cikgu. So sekarang ni kita nak namakan planet ini. So kita ada pelekat, kita ada stiker yang telah pun saya bawa. So saya harap Sean pun akan buat dengan betul pada hari ini. Saya cuba, Ibu. Jadi kalau Sean berjaya, maksudnya pengajaran hari ini berkesan. So saya doakan agar Sean berjaya pada hari ini. Boleh, Ibu. Terima kasih, Ibu. Okay, saya cuba ya. Okey, Kepada baik. mereka yang ada di rumah pun. Adik-adik di rumah juga akan melekatkan. Okey, baik. Kita mula dari sekarang. Kita tengok siapa yang dulu. Kita ke ataupun Alamak, kita adik-adik di rumah. Okey, Cikgu. Alamak, ni macam mana? Okey, yang macam ni lah. Okey. Okey. Ustaz Zamzuri. Okey. Bawa Mak. Betul ke ini? Betul. Betul. Mak meminang. Okey, tinggal lagi 3. Apa tu? Meminang Zulaika. Zulaika yang ini. Okey. Lama. Okey, Zulaika. Untuk siapa tu? Untuk Naim, Cikgu. Ya, saya dah siap, Sean. Alamak. Okey. Kejap lagi, Cikgu. Itu dia. Saya pun siap, Cikgu. Okey, baik, kita boleh buka macam tu, kita nampak ada nama dia sekali. Okey. Itu dia. Jadi lengkaplah kita punya projek model peredaran planet mengelilingi sistem suria. Jadi memang ada masa kat rumah tu, bolehlah anak-anak di rumah manfaatkan masa yang terluang untuk menghasilkan model seperti ini. Ini senang saja. Okeylah, baiklah Cikgu, sebelum kita berakhir ataupun sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, Cikgu, mungkin kita boleh tanya salah satu murid yang ada dalam talian untuk memberikan rumusan ataupun apa yang mereka belajar daripada penerokan kita hari ini. Okey, baiklah anak-anak di rumah. Jadi rumusan yang pertama ialah kita belajar hari ini tentang ahli sistem suria. Jadi siapa agaknya nak ulang balik apakah 6 ahli sistem suria yang telah pun dipelajari pada hari ini? Silakan. Okey, Kabil. Bagus Kabil. Bubuk-bubuk angkat tangan. Okey, Kabil, dipersilakan. Ahli sistem suria. Sistem suria sebenarnya matahari. Kabil, kuat sikit Kabil, tak dengar lah. Ahli sistem suria ialah matahari, Okey. 8 planet, Ya. asteroid, Ya. planet semula jadi, Ya. komet, Ya.
meteoroid. Ya. Dah itu saja kan? Betul dah kan? Okey, bagus. Macam tak habis nada dia. Tapi intonasi dia macam tak habis tapi dah habis. Okey. Okey cikgu, sebelum kita berakhir, apakah boleh tak cikgu pula yang beri rumusan kepada penerakan kita? Baiklah, jadi pada hari ini saya harapkan anak-anak di rumah dan juga semua yang menonton rancangan kita pada hari ini dapat mengetahui 6 ahli sistem suria, iaitu matahari, mat, 8 perut, 8 planet, ambil asteroid, ambil sate satelit semula jadi, kad, komet dan juga meteoroid, mat. Okey, dan juga yang ni sedikit saya kirakan sebagai wajib lah. Wajib untuk ingat urutan planet dalam sistem suria. Utarik, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptun. Okey, kemudian murid dapat menyatakan hubungan antara kedudukan planet dari matahari ataupun jarak planet dari matahari dengan tempoh masa ataupun suhu planet. Okey, betul tu Sean. Dan satu lagi, murid juga dapat menyatakan hubungan antara jarak planet dengan matahari dengan tempoh masa untuk planet beredar. Ini model yang saya bawa pada hari ini pun boleh berfungsi Sean. Okey, boleh beredar mengelilingi matahari. Semakin jauh jarak planet dari matahari, semakin lama masa yang diambil untuk planet beredar mengelilingi matahari. Dan kadang-kadang kita boleh juga guna perkataan size orbit, Sean. Ya, cikgu. Okey, semakin besar size orbit, semakin lama tempoh masa untuk planet beredar mengelilingi matahari. Terima kasih Cikgu Safwan atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan sebelum tu cikgu, saya nak tanya. Tadi cikgu beritahu kepada kita semua bagaimana macam mana kita nak dapatkan buku ni, cikgu. Sangat-sangat penting. Okey, jadi buku ni insya-Allah nanti saya akan kongsikan linknya melalui saya punya grup Facebook Cikgu Safwan. Linknya saya akan berikan. InsyaAllah sebentar saja saya akan kongsikan linknya untuk sama-sama dimuat turun oleh para penonton. Semua boleh dapatkannya secara percuma. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu lagi sekali kerana bersama kami dan bersama kita, dan juga kepada mereka yang ada dalam talian, iaitu Amsyah, Elisha, Megat, Kabil, Damia dan juga Dia. Terima kasih kerana bersama kita, dan juga kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Saya Dia. Saya Megat. Saya Amsyah. Saya Kabil. Saya Damia. Dan saya Adida. Ahli sistem suria terdiri daripada matahari, 8 planet, asteroid, satelit semula jadi, komet, dan meteoroid. Macam mana nak ingat ahli sistem suria dengan mudah ya? Senang sahaja. Mat, lapar perut. Ambil sate, kad. Mat. Macam mana nak ingat urutan planet ya?